Thank you, saudara moderator. Selamat petang pada semua. Saya akan fokus untuk sebab-sebab utama untuk kemiskinan di Malaysia. Slides please. Bila kita next slide. Bila kita tengok Malaysia, GDP ataupun keluaran dalam negeri kasar telah melambung naik daripada 1970 pada masa itu dia 10.3 bilion dalam duit semasa itu. And just before COVID dia sudah sampai ke 1.5 trillion ataupun 1,500 bilion. So jika kita tengok Malaysia is a success story lah, dalam negara-negara yang sedang membangun, kita punya GDP telah naik. If we take 5 lebih kurang 146 kali dia sudah naik. Next slide please. Tapi okey lah, 146 is overestimate lah kerana kita kena tengok inflasi dalam 50 tahun itu adalah lebih kurang 450% dan juga kita punya populasi pun dia bertambah daripada 10 juta sampai ke 32 juta. Next slide. So bila kita tengok daripada per capita GDP jika kita ambil kekayaan negara, kita bahagi oleh semua bilangan penduduk kita, per capita telah menaik 10 kali. 10 kali. Dalam real terms, dalam bukan ringgit semasa. In real terms, in real purchasing value, kita punya GDP per capita telah naik 10 kali. Ataupun 1,000% lah. So artinya Malaysia has done pretty well daripada segi inilah, daripada segi GDP-nya is a success story. Tetapi mengapa masih ada orang yang susah? Saya tahu yang sakit, yang miskin dia kata hanya 8%. Tapi saya ingat di M40 pun ada ramai keluarga yang merasai tekanan ekonomi lah. Boleh kata mereka miskin, tapi ada tekanan dengan hutang, dengan pembayaran, kena kerja overtime, ada banyak stres. Okay, next slide. Okay, ini adalah satu. Bila kita tengok gaji pekerja biasa, walaupun kita katakan GDP per capita telah naik 10 kali ganda dalam 50 tahun itu, if you look at the gaji pekerja kilang pada 1970 was about this amount lah. Median lebih kurang 280. Sekarang median sudah sampai ke dalam kilang lah. Sekarang sudah sampai ke 1,850. Kenaikan 660% lah. Ini dalam harga semasa. Ya. Jika kita tengok ini 411, jika kita bahagi 1850 oleh 4.5, kerana itu faktor inflasi. Dalam 50 tahun itu, harga barang telah naik 4.5 kali lah. So, jika kita tengok dalam harga yang tetap, real income naik ke 411, daripada 280 ke 411. Kenaikan 147% lah untuk pekerja kilang. Okay? Walaupun GDP per capita telah naik 1,000%. Ini hanya 147. Untuk pekerja estate pula, pekerja arm di estate, kita panggil weeders, dia punya gaji pada 1970 RM250 sebulan. Dia selalu naik ke gaji minima sekarang lah, 1,200. Peningkatan 480 dalam ini harga semasa. Kita banding ringgit 1970 dengan ringgit sekarang. Tapi we know that the ringgit sekarang kena bahagi oleh 4.5 kerana inflasi kan. So it's not gone up very much for pekerja. So kekayaan negara telah naik 10 kali ganda. Next slide. Kekayaan negara telah naik sekali ganda daripada real terms, dalam harga purchasing power dia. Okay? Tapi gaji median pekerja kita from about 1.07 sampai 1.47 saja. So artinya kekayaan negara tidak dikongsi dengan semua semua peringkat lah. Ada fenomena wage suppression. So, ini satu fakta yang menyebabkan masalah kemiskinan di Malaysia. Next one, saya nak fokus ini
Okey, masalah wage suppression ini kita kena faham adalah disebabkan oleh persaingan untuk pelaburan. We want FDI, pelaburan asing kita mahu. Tapi kita bersaing dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Indonesia, dan satu antara yang kita pakai adalah cost business di Malaysia lah, cost pengeluaran di Malaysia. So itu satu yang kita tekan gaji kita ke bawah lah. Okay, ini satu sebab, and it's linked to the whole ASEAN thing. Pemimpin kita, government kita takut jika kita bagi gaji minima yang lebih tinggi, mungkin kita akan lose out dalam ini persaingan untuk dapat lebih FDI. Tak dapat FDI, tak boleh menjana kerja. Tak boleh menjana kerja, orang menganggur. So that's the problem, satu masalah. Next one. Satu lagi masalah adalah ini kita panggil rantaian pengeluaran global, the global supply chain. Si gemuk di atas situ, dia daripada mungkin Amerika Syarikat ataupun European Union. So apa syarikat-syarikat dalam global chain ini, apa dia buat, MNC ini ya? Dia letakkan kilang-kilang di Malaysia dan di Vietnam dan mungkin di Thailand. Kilang-kilang yang sama. Dia bagi equipment, dia bagi mesin, dia bagi teknologi dan dia minta mereka buat components yang dia jual balik kepada parent company lah. Okay? Dan mereka beli barangan ini daripada Malaysia dan Vietnam pada harga yang 1/5, 1/8. Apa barangan ini akan cost di Germany ataupun di Amerika Syarikat. The cost is pushed down a lot. Itulah sebab mereka datang ke sini. Katakan kita punya businessman di Malaysia. Dia kata, bos, kenapa you bayar saya begini rendah? Bila saya tahu company you dekat negara you, benda yang sama you bayar 8 kali lebih. Bayarlah saya lebih sikit. Itu bos, si gemuk itu boleh kata, okay, jika you're not happy, I boleh pindah saya punya order ke Vietnam. So this is what's happening, The supply chains, mereka memainkan, divide and rule lah. Jika kapitalis di Malaysia, tempatan, minta satu pulangan yang lebih besar sikit, the MNC boleh gertak dia lah. Katakan jika macam itu, I boleh bawa order saya ke Vietnam ataupun ke Thailand. This is another cause kita ada wage suppression. Okay, so next one, saya nak fokus satu lagi isu. Ini okay, what happens to Malaysia's wealth? Kekayaan Malaysia macam mana diagih ya? So GDP Malaysia pada 2019 ialah 1.5 trilion lah. Okay, ikut kita punya 12 Malaysia Plan, dia kata the share going to wages yang pergi ke gaji, gaji pekerja Malaysia is 37% lah daripada kerajaan dapat. And 2019 kerajaan punya revenue, total revenue is 240 billion, right? 240 billion. That's about 16%. Di bawah pada kiri petani, nelayan, peniaga mikro, ini saya agaklah 10%. Jadi artinya 37% pergi ke kaum kaya lah. Tempatan ataupun asing dan kumpulan korporat. Daripada kekayaan yang dijana di Malaysia dalam tahun 2019, about 37% about is going to the richest few percent lah. Korporat pun, swasta pun ada, GLC pun ada lah. Yeah. This is how the wealth is going lah. Next one please. Okay, this is just bagi tahulah. Jika pekerja Malaysia pun, walaupun dapat 37%, bukan dapat sama rata lah. Ada orang yang dapat gaji 5 angka. Investment banker, accountant, peguam hak cipta, tax consultant, fund manager. Orang-orang yang buat kerja-kerja yang betul, pekerja kilang, jururawat, cleaner di hospital, pemungut sampah, cikgu, social worker, 4 angka. So nampaknya di society kita hargai orang yang bantu orang terkaya jaga dan menambahkan kekayaan dia lah. Dan orang-orang yang betul-betul buat kerja untuk marhain, untuk rakyat biasa, tidak dihargai lah dalam kita tengok dalam gaji the useful work is not rewarded lah. The work that helps the richest 1% augment their wealth, itu yang dapat gaji yang lumayan. Okay, next slide please. Okay, saya nak pergi ke satu lagi faktor yang menyebabkan kemiskinan.
Kena satu, kita tengok pekerja tak dapat gaji yang setimpal dengan pengorbanan, dengan sumbangan dia. Satu lagi ialah apa yang didapat oleh dia pun diperas keluar oleh harga barangan lah, kos hidup. Yang satu adalah perumahan. Ini Kumar, satu. maaf ganggu. Masa hanya tinggal 5 minit saja. Ya. Ini di satu kampung peneroka bandar di Ipoh. Pada 60-an, 70-an, orang boleh datang daripada luar bandar, mereka boleh buat rumah sendiri. Dan mereka tak perlu ambil loan daripada bank. Next slide. Tapi sekarang semua tanah sudah jadi tanah JLC. Dan kita tak boleh buat sama. Terpaksa beli daripada developer. Next slide. Bila kita beli daripada developer, kita so ini tengok dalam on the left hand side. Rumah berharga 200 juta ini, 200 ribu ini, bayaran bulanan ialah 1,300 sebulan. Dan sekarang RMK 12 mengatakan the 300,000 per house is affordable house, dia kata lah. So ini bukan untuk 1-2 tahun, ini kita kena bayar 25 tahun, 30 tahun. So it's a huge satu bahagian besar daripada pendapatan yang tak begitu besar diperas oleh sistem perumahan. Next one. Next slide. So tengok, sistem sekarang kita ada, dulu kita boleh buat rumah sendiri. Sekarang kita terpaksa beli. Yang untung ialah pemaju, state GLC yang sudah cop semua tanah, dan juga bank. Yang susah ialah orang biasa lah, M40 dengan B40. Okay, next slide please. Okay, ini hutang isi rumah di Malaysia ialah 90% of GDP, is 1350. Pinjaman perumahan is 60% of the hutang isi rumah, 810 billion. So bayaran kepada bank oleh rumah-rumah di Malaysia ialah 65 billion setahun. So a lot of the money is going into banks lah. Okay, next one. Okay, I think skip this. Next one. Okay, so kita kena tengok, jadi kita memahami kenapa ada miskinan di Malaysia. Kita kena tengok ada 3 faktor lah. Satu, pengagihan kekayaan antara bos dan pekerja. Kedua ialah apa yang kita dapat pun setengah diperas oleh commodification. Rumah-rumah kena dibeli, childcare kena dibeli, cost of living has gone up. Third thing is the global chain, di mana the MNCs also cheat us of kita punya wealth. Okay, so ini ada 3. Dan jika kita mau atasi masalah kemiskinan di Malaysia, kita kena handle 3 ini. Next one please. So untuk ini, go back one. Untuk yang ini, we need better minimum wages, we need unionization, we got enforcement, penguatkuasaan labor laws. Yeah, we got to improve the share going to the workers. The next one. Untuk commodification, kita kena talk about housing for rent. Yeah, we got to talk about the social wage, di mana gaji sosial, di mana kerajaan subsidikan keperluan asas, ya, beri pension warga mas. So the wealth of the country is given back to the workers, bukan melalui gaji. Kerana jika kita naikkan gaji terlalu banyak, we have problem bersaing dengan negara lain di ASEAN untuk. Tapi kita bagi mereka gaji sosial, di mana kita bagi mereka kemudahan. So jika kita katakan universal old age pension untuk semua yang 65 tahun ke atas, it's a way of giving the workers of this country, the peasants of this country, sebahagian daripada kekayaan yang mereka dapat bencana. Next one. Yang ini kita kena tengok macam mana kita boleh hentikan ataupun kurangkan persaingan antara negara-negara ASEAN untuk FDI. Kerana ini yang menekankan kita punya gaji ke bawah. Ini pun menekankan kita punya corporate tax. Kita kena tengok macam mana kita punya trade agreements, how it is decreasing government space. So ini semua kita kena buat. Yeah. Next one. Okay, I think we skip this. Okay, this one. We talk about this one. So saya rasa apa yang penting sekali ialah kita perlu rakyat jadi sedar, jadi faham apakah masalah
yang pokok. Sekarang ramai orang di Malaysia nampak isu-isu daripada sudut kaum. Mereka, mereka tak faham isu-isu yang saya telah bawa itu. Satu kumpulan yang kecil yang dapat kekayaan, orang Melayu miskin, orang Cina miskin, orang India miskin, all have a common cause. Ini yang Malaysia ramai orang Malaysia tak tengok. Semua isu mereka tengok daripada segi kaum. Sehingga pentingnya kita ada gerakan Marhain untuk mengingatkan semua orang, masalah kita adalah lebih kurang sama. Musuh kita adalah sama. Kita semua adalah kawan. Dan kita kena bawa satu program yang boleh mengagihkan kekayaan negara ini. Yang kita semua jana, bersama-sama menjana kekayaan itu. Dan kita boleh agihkan secara yang lebih adil. Terima kasih, Hafiz.